وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه Muslim. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang melepaskan daripada seseorang yang beriman itu akan kesusahannya daripada kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Sesiapa yang memudahkan seseorang yang berada dalam kepayahan, nescaya Allah memudahkan kepadanya dalam urusan dunia dan akhirat. Dan sesiapa yang menutup keaiban seseorang Islam, nescaya Allah menutupnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah sentiasa dalam menolong hamba-Nya selagi hamba itu dalam memberi pertolongan terhadap saudaranya. Barang siapa yang menjalani satu jalan kerana menuntut ilmu, nescaya Allah memudahkan baginya dengan sebabnya jalan menuju ke syurga. Dan tiadalah berhimpun oleh satu kumpulan orang ramai di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yakni masjid. Mereka membaca akan kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mereka mengkajinya di kalangan mereka. Malaikat Allah akan turunkan ke atas mereka ketenangan, meliputkan mereka dengan rahmat, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut mereka di kalangan hamba yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang melambatkan dengannya oleh amalannya, tidaklah menyegerakan dengannya oleh keturunannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan kita menolong orang-orang Islam. Sama ada orang-orang Islam yang berada dalam kesusahan ataupun berada dalam kepayahan. Barang siapa yang menolong seseorang saudaranya yang beriman yang berada dalam kesusahan, daripada kesusahan dalam kehidupan dunia, yakni dalam urusan dunianya, sama ada urusan pribadinya, keluarganya, dan sebagainya yang berkait dengan dirinya, maka Allah memberi kelebihan. Menolong orang yang menolong itu melepaskan diri daripada satu kesusahan
di kalangan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat kelak. Pada hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang mendatang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Di antara yang menolongnya pada hari kiamat kelak ialah kerana dia menolong seseorang saudara yang Islam yang berada dalam kesusahan dalam kehidupan dunia. Begitu juga barang siapa yang memudahkan seseorang yang berada dalam kepayahan, dalam satu-satu kesulitan hidup, kerana ada masalah yang menyusahkan kehidupannya, menyusahkan dirinya atau keluarganya, maka Allah memberi kelebihan kepadanya, menolong orang itu sekiranya dia menghadapi kesusahan dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Begitu juga barang siapa yang menutup keaiban seseorang saudaranya yang Islam, yang dimalukan kerana aib, kerana kesilapan di tengah khalayak ramai, lalu dia membela saudaranya, melindungi keaibannya, menutup keaibannya, menutup perkara yang memalukannya, maka Allah Ta'ala akan memberi perlindungan kepada orang itu pula dengan menyembunyikan perkara yang memalukan dia, tidak diketahui oleh orang, kecuali dalam perkara menjadi saksi di mahkamah ataupun mengadu berkenaan dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, sama ada suami atau pemimpin yang berlaku zalim, lalu kita mengadu kezaliman yang dibuat ke atas kita. Itu tidak termasuk dalam perkara ini. Apa yang dimaksudkan ialah aib yang tidak berkait dengan saksi di mahkamah, yang tidak berkait dengan untuk kita mencegah kemungkaran dan kezaliman. Kita tutupkan keaiban dia yang disebarkan oleh orang. Ataupun dia melakukan kesalahan, kita boleh nasihatkan dia supaya berhenti daripada kesalahan itu. Sekiranya diketahui oleh orang, kita tutup, kita sembunyikan kesalahan dia yang memalukan dia, maka Allah akan menutup keaiban kita di dunia dan di akhirat. Begitulah apa-apa pertolongan yang kita beri kepada seseorang hamba Allah, termasuk hamba Allah itu binatang, kita tolong, maka Allah akan menolong kita sekiranya kita berada dalam kesusahan. Dan seterusnya hadis ini juga menyebut, barang siapa yang berjalan pergi ke suatu tempat kerana menuntut ilmu yang memberi manfaat kepada agamanya, maka Allah Ta'ala akan memudahkan kepadanya jalan untuk masuk syurga. Kerana sahnya sesuatu amal itu dengan ilmu. Amal yang tidak dengan ilmu tidak sah. Maka menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat, lebih afdal daripada ibadat-ibadat yang sunat. Untuk mempelajari perkara yang wajib, ilmunya wajib. Untuk mempelajari perkara yang sunat, maka ilmunya sunat. Dan ilmu yang memberi manfaat kepada manusia, sama ada dunia dan akhirat, agama dan dunia, termasuk di dalam perkara fardu kifayah. Barang siapa yang berjalan kerana menuntut ilmu, sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah, dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala memudahkan kepadanya jalan untuk masuk syurga. Di sini disebut secara khusus orang yang berhimpun di masjid, di mana-mana masjid, termasuk surau. Yang dimaksudkan dengan masjid dalam bahasa Arab
ialah tempat bersembahyang. Sama ada tempat itu dijadikan tempat sembahyang Jumaat ataupun sembahyang waktu sahaja secara berjamaah, maka dinamakan masjid, dinamakan rumah Allah. Barang siapa yang berhimpun beramai-ramai di rumah Allah, membaca Quran ataupun mengaji Quran, mengaji bacaannya, mengaji tafsirnya, mengaji hukum hakam, untuk memahami hukum hakam yang disebut dalam kitab Allah, maka Allah memberi kelebihan, menurunkan ketenangan kepada jiwanya. Ketenangan jiwa, terutama dalam menghadapi kesusahan dan kepayahan. Dan Allah Ta'ala lingkungi mereka dengan rahmat, dengan limpah kurnia kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majlis itu dihormati oleh para malaikat. Malaikat mengelilingi majlis itu beramai-ramai kerana memuliakan mereka. Dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka yang hadir dalam majlis itu, dalam majlis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi hamba-hamba yang hampir dengan Allah, iaitulah malaikat yang muqarrabun, malaikat yang hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut senarai nama-nama mereka yang berhimpun di rumah Allah kerana mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu yang berkait dengan Quran. Oleh kerana itu, jangan kita sewenang-wenang menghalang orang belajar agama di masjid, menghalang orang belajar ilmu yang berkait dengan Quran di masjid, kerana boleh mendapat laknat daripada Allah dan mendapat celaka. Apa yang patut ialah kita membetulkan sekiranya ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, dibetulkan, bukan dihalang dan berhentikan majlis. Menghentikan majlis, menghalang sebagaimana yang berlaku dalam dunia hari ini, disekatnya majlis-majlis agama, kuliah agama, mengaji agama. Ini termasuk dalam perkara yasuddun an sabilillah, mereka yang menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila melihat satu kumpulan yang berhimpun dalam masjid, tiba-tiba dia melihat seorang pemuda yang bernama Hasan Al-Basri dikelilingi oleh orang, kerana mereka mendengar Hasan Basri bercakap berkenaan dengan agama. Lalu Sayyidina Ali menyoal Hasan Basri berkenaan dengan perkara-perkara agama. Apa yang dimaksudkan hari ini ialah menemuduga. Pihak yang berkenaan menemuduga, bertanya orang yang mengajar itu adakah dia boleh dalam perkara agama ataupun tidak. Setelah didapati dia boleh, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu membenarkan Hasan Basri meneruskan pengajiannya dalam masjid. Sebab tidak dihalang, kerana mereka yang belajar ilmu daripada Quran di dalam masjid itu dilingkungi oleh rahmat Allah, dilingkungi oleh malaikat Allah, dilingkungi oleh ketenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita buat main-main. Apa yang berlaku hari ini, manusia yang macam tak percaya kepada hari akhirat, walaupun dia Islam, tapi menghalang tazkirah, menghalang majlis-majlis ilmu. Ini termasuk dalam perkara dosa besar, perkara yang menyebabkan celaka bagi golongan yang menghalang manusia daripada menerangkan perkara agama. Dan barang siapa yang melambatkan dia dengan sebab amalannya, melambatkan dia mendapat rahmat, nikmat daripada Allah Ta'ala, dengan sebab amalan dia tidak molek, amalan dia tidak baik, maka melambatkan dia untuk mendapat kurnia daripada Allah, maka keturunan dia tidak boleh memberi apa-apa manfaat kepadanya. Walaupun dia baka Nabi, keturunan dia keturunan Nabi, kalau amalan dia tidak molek, maka dia tidak mendapat rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala
menunjukkan kepada kita kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel adalah anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam, yang dikenali dengan bangsa Yahudi pada hari ini. Bani Israel, yakni anak cucu Israel. Israel ialah Nabi Ishaq alaihissalam. Israel itu nama per Nabi Ishaq. Walaupun mereka adalah keturunan Nabi Ishaq, keturunan mereka tidak boleh menyegerakan rahmat daripada Allah apabila mereka beramal dengan amalan-amalan yang jahat, bila mereka durhakakan Allah. Oleh kerana itu, supaya kita segera mendapat rahmat, kurnia daripada Allah, kita naklah banyak mengerjakan amal-amal yang soleh. Di antaranya, amal soleh yang disebut dalam hadis ini, termasuk dalam perkara hubungan kita dengan sesama manusia, menolong orang, membantu orang yang susah dan berada dalam kesempitan, dan lain-lain lagi, mendampingkan diri kita dengan Allah dengan membaca kitab Allah, menyebut namanya. Itu adalah amalan-amalan yang menghampirkan diri kita kepada Allah dan menyegerakan rahmat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.